Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Muhammad Rozaimi dan juga sahabat saya Ustaz Nasai ingin berbicara serba sedikit pada hari ini berkenaan dengan polemik yang berlaku pada bulan Ramadan ini, iaitu hadis yang sangat masyhur yang dibacakan bukan seorang daripada kalangan ilmuwan kita, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, hadis yang panjang yang mana Nabi SAW menyebut di dalam hadis ini, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya rahmat, pertengahannya itu pengampunan dan akhirnya itu pembebasan daripada api neraka. Saya ditanya oleh ramai orang tentang status hadis ini, maka saya pun menjawab dalam satu status di page saya, mengatakan hadis ini pada penilaian saya adalah mungkar, hadis ini pada penilaian saya terlalu dhaif, dan saya tidak menafikan di sana ada ulama-ulama silam yang menjadikan hadis ini sebagai sandaran bila mana mereka menulis kitab, dan saya menghormatinya walaupun saya tidak bersetuju. Saya nak cerita kronologi dia dulu. Kemudian ada seorang daripada ilmuwan yang juga doktor di satu universiti yang namanya Khalif Muammar. Dia cuba menulis satu post di page dia mengatakan bahawasanya yang mengatakan hadis ini mungkar hanyalah Syekh Albani dan orang yang satu aliran dengan dia. Pada mulanya dia menulis Syekh Albani menolak hadis ini kerana tidak logik. Kemudian setelah diberitahu tidak ada Albani menilai hadis itu mungkar kerana tidak logik, tetapi mungkar kerana penilaian sanad, maka dia memadamnya dan dia mengatakan hanya Albani saja yang mengatakan ia mungkar, dan orang yang setuju dengan Albani saja yang mengatakan dia mungkar. Dan orang yang menukil pandangan Albani tidak amanah dengan ilmu. Jadi saya rasakan bahawasanya penilaian yang dibuat oleh Dr. Khalif Muammar dalam isu ini tidak begitu tepat. Kerana dari sudut amanah ilmu, kalau nak dikatakan, kalau ditujukan post itu kepada saya lah, kerana saya yang menjawab. Kalau dikatakan tidak amanah ilmu, saya dah jawab pada awal lagi bahawasanya saya menghormati ulama-ulama yang menyatakan hadis ini dalam kitab mereka. Cuma saya tidak bersetuju. Dan saya nyatakan di sana, bukanlah Albani seorang saja yang pernah menilai hadis ini sebagai mungkar. Abu Hatim juga pernah menilai, walaupun Abu Hatim menilai bukan keseluruhan sanad, tetapi satu daripada sanad itu Abu Hatim nilai mungkar. Maksudnya saya nak gambarkan kepada Dr. Khalif Muammar, penilaian hadis ini adalah penilaian yang dibuat berdasarkan ijtihad, berdasarkan kepada penilaian sanad dan perawi-perawi yang ada dalam sanad. Maka saya pun menulis satu artikel untuk saya nyatakan bahawasanya penilaian mungkar itu bukan Albani saja yang lakukan, bahkan Abu Hatim pernah menilai salah satu daripada sanad itu sebagai mungkar. Kemudian tiba-tiba adalah satu aliran ataupun kumpulan penyelidik yang memberi nama mereka sebagai ARG, iaitu Ahli Sunnah Research Group, menulis satu artikel untuk, saya tak pasti, mungkin untuk membela Dr. Khalif Muammar, mungkin juga untuk menyatakan apa yang mereka rasa betul. Mereka mengatakan dalam artikel yang pertama, hadis ini digunakan oleh ramai ulama-ulama silam, dan itu kita tak nafikan. Kerana dalam hadis ini, apa saja yang berada dalam kitab tidak boleh kita terima secara mutlak, kerana ada hadis palsu pun ada dalam kitab. Maka saya pun menulis, kemudian dijawab balik, kemudian saya menulis, kemudian dijawab balik. Jadi di sini saya nak gunakan kesempatan ini untuk saya nyatakan pendirian saya, dan juga saya nak jawab beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh kumpulan penyelidik ini, kerana pada saya mereka cuba untuk memusing-musingkan fakta dan mencari-cari di mana kenyataan yang boleh menyokong mereka, walaupun kenyataan itu mungkin tidaklah begitu kukuh. Mungkin hanya pandangan minoriti atau pandangan yang ganjil, tapi tetap mereka ambil untuk menyokong pandangan mereka, ataupun menyokong ilmuwan yang selari ataupun yang mereka suka. Sebab ARG ni mereka memang sebelum ini pun berbalah-balah risalah dengan saya. Jadi mungkin mereka tak setuju dengan saya. Jadi apa saja yang saya tulis mungkin mereka nak katakan mereka tidak setuju dengan saya. Maka dalam artikel yang terakhir dan sebelum terakhir, mereka ada menulis. Saya akan jawab satu-satu. Kerana mereka research group, mereka mungkin kerja mereka hanya menulis. Saya ada tugas di universiti, saya kena semak paper, jadi saya tak mampu nak menulis. Dengan masa saya terhad dengan kuliah, dengan anak-anak, dengan keluarga, jadi saya nak jawab dalam video ini secara ringkas supaya penonton akan dapat faedah daripadanya. Baik,
hadis ini saya nak cerita dulu. Hadis ini sebenarnya dia diriwayatkan daripada jalan Ali bin Zaid ibn Jud'an, yang mana Zaid bin Ali bin Jud'an meriwayatkan hadis ini daripada Sa'id bin Musayyib, yang mana Sa'id bin Musayyib meriwayatkan hadis ini daripada Salman. Hadis yang panjang. Dalam hadis itu disebut, Nabi menyebut hadis ini, Ramadan ini awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah pengampunan, dan akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Apa masalah pada hadis ni? Saya boleh katakan hadis ini bermasalah daripada beberapa ada beberapa ilal, ada beberapa penyakit. Yang pertama sekali, Sa'id bin Musayyib tidak pernah mendengar daripada Salman. Yang ni tak ada siapa boleh nafi. Ini cukup untuk mengatakan hadis ini dhaif. Sa'id bin Musayyib tidak pernah mendengar daripada Salman. Maka saya katakan jalan ini jalan yang gharib, jalan yang ganjil. Jarang, memang kita kata tidak pernah Sa'id bin Musayyib mengatakan dia mendengar daripada Salman. Saya sebut dalam artikel, saya kata jalan ini ganjil, kerana Sa'id bin Musayyib dalam kutub sitah pun tidak ada yang dia riwayatkan daripada Salman. Tapi ARG dia salah faham. Dia kata kalau nak katakan sanad tak ada dalam kitab 6 kutub sitah, maknanya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah dan juga Tirmizi, banyak lagi sanad-sanad lain macam Musnad Ahmad yang tidak ada dalam kutub sitah. Itu bukan maksud saya. Maksud saya bukannya sanad secara penuh, tapi maksud saya adalah riwayat Sa'id bin Musayyib daripada Salman. Dalam kitab 6 tidak ada. Walaupun maknanya sebelum itu ada, macam contoh macam sanad Ali bin Zaid bin Jud'an daripada Sa'id bin Musayyib, ada yang lain. Tapi riwayat ini, maksudnya riwayat Sa'id bin Musayyib daripada Salman, sangat ganjil. Cuma ada dua sanad. Satu sanad Daraqutni sebut batil. Satu lagi sanad yang ni. Dan Ibn Musayyib tidak pernah mendengar daripada Salman, kira dhaif. Yang ini tidak dinafikan oleh ARG. Maksudnya dia dhaif. Cuma kita nak tentukan dia dhaif ringan ataupun dhaif berat. Okey. Saya mengatakan orang yang mengatakan ia dhaif berat dan mungkar itu ada asas. Kerana apa? Yang pertama, kerana Ali bin Zaid bin Jud'an ni perawi yang dhaif. Tetapi ARG, saya tak tahu apa pendirian mereka. Mereka pada awalnya macam setuju ia dhaif, Ali ni dhaif. Tetapi pada kemudiannya mereka seolah-olah nak kata dia saduq. Dan mereka bawa kalam At-Tirmizi mengatakan dia saduq. Saya bawa di sini. Kata ARG, At-Tirmizi mengatakan ia adalah saduq. Tapi bila saya semak dalam Sunan Tirmizi, Al-Imam Tirmizi sebut ketika mana dia meriwayatkan hadis daripada Ali bin Zaid bin Jud'an, dia kata wa Muhammad bin Abdullah Al-Ansari thiqah wa abuhu thiqah wa Ali bin Zaid saduq. Dia kata Muhammad bin Abdullah Al-Ansari thiqah, perawi yang dipercayai. Ayahnya juga thiqah, dipercayai. Dan Ali bin Zaid saduq. Ali bin Zaid saduq, betul. Tetapi mereka potong, mereka tidak lengkapkan komentar Tirmizi. Tirmizi mengatakan illa annahu rubbama yarfa'u syai' alladhi yuqifuhu ghairuhu, ataupun yuqifuhu ghairuhu. Dia saduq, dia bercakap benar, tetapi dia ini berkemungkinan memarfu'kan hadis yang mana orang lain riwayat daripada sahabat dia terus angkat kepada Nabi. Orang lain, perawi lain yang okey, ingatan dia bagus, dia riwayat terus kepada sahabat, kata-kata sahabat. Tetapi oleh kerana Ali bin Zaid ini tidak begitu kuat ingatannya, tidak begitu kukuh, maka dia terus angkat kata-kata sahabat tu kepada Nabi SAW. Maka Imam Tirmizi dia tak kata saduq secara mutlak. Dia kata saduq tetapi ada masalah. Begitu juga kata Haythami. Haythami kata apa? Haythami kata siqah, sayyul hifz. Dia orang yang terpercaya, cakap benar, tetapi dia ingatan dia lemah. Begitu juga kata Ya'qub bin Syaibah. Ya'qub bin Syaibah dia kata siqah, salihul hadis ila lin ma huwa. Dia kata dia siqah, dia ini bercakap benar, salihul hadis, hadisnya boleh dipakai, hadisnya salih. Tetapi dia ila lin ma huwa, maksudnya dia ni lebih kepada dhaif. Kenapa ulama-ulama menyebut dia saduq? Ini satu persoalan. Orang yang mengkaji hadis, dia tak ambil kalam ulama begitu saja. Terutamanya apabila majoriti ulama-ulama hadis menilai Ali bin Zaid sebagai dhaif. Kenapa tiba-tiba Imam Tirmizi kata saduq? Dan kita kena selesaikan masalah tu. Tak boleh bila ada ulama berkhilaf, ulama berbeza pendapat, kita terus ambil yang ni kata siqah, kita ambil terus tanpa kita buat apa-apa analisis. Ini bukan research, ini bukan pengkaji.
Ini mutatabi', orang yang mencari-cari kemudahan. Mana yang sokong kita ambil, mana yang tak sokong kita buang, begitu saja. Ini tak betul. Dalam kaedah, dalam kajian akademik, bila ada perselisihan kita perlu selesaikan. Saya melihat bila Imam Tirmizi mengatakan ia saduq, Haythami mengatakan dia dipercayai, Yaqub bin Syaibah kata dia boleh dipercayai, kerana Ali bin Zaid ini adalah perawi yang dituduh sebagai tasyayyu'. Dia ada pemikiran Syiah, yang mana zaman dulu ni Syiah terkenal sebagai perawi yang sangat suka berdusta. Maka oleh kerana tu, bila mana ada ulama kritik dia, maka ada ulama ahli sunnah yang adil menilai dia. Dia mengatakan saduq, bercakap benar. Tetapi orang yang bercakap benar tidak semestinya ingatannya kuat. Mungkin dia bukan nak tipu, tapi dia terlupa. Maka sebab itu bila kita tengok, sebenarnya Tirmizi tidak puji dia dengan pujian yang mutlak, tetapi puji hanya sifat benar dia. Tetapi dalam masa yang sama, Imam Tirmizi tetap juga mengatakan dia ingatannya lemah. Dan kalau betul pun Imam Tirmizi menilai dia sebagai saduq, menilai dia sebagai perawi hadis hasan, sebenarnya penilaian Tirmizi tidaklah boleh diterima secara mutlak, kerana Tirmizi dalam banyak keadaan penilaiannya itu bila bercanggah dengan ulama lain. Imam Tirmizi terkenal sebagai nuqad atau sebagai naqid yang mutasahil, agak sedikit bermudah-mudah dalam nak menilai perawi. Baik. Kemudian ARG mengatakan mungkar. Saya sebut Abu Hatim menilai mungkar. Dia mengatakan saya faham kalam Abu Hatim, mungkar itu maksudnya mungkar kerana Ali bin Zaid bertafarrud. Sebenarnya ini salah faham. Saya cuma nak kata, saya nukil daripada Abu Hatim, saya cuma nak kata penilaian mungkar ni bukan Albani seorang je buat. Abu Hatim dah nilai mungkar salah satu daripada sanad dia. Jadi kalau kita faham kalam Abu Hatim yang saya akan baca lepas ni, sebenarnya Abu Hatim tak nilai mungkar semata-mata tafarrud, tapi kerana ada kesilapan dalam sanad dia. Maka kita tengok apa kata Abu Hatim. Ibn Abi Hatim meriwayatkan, dia kata wasa'altu abi an hadis. Saya bertanya ayah saya tentang satu hadis yang telah bercerita kepada saya. Hasan bin Arafah daripada Abdullah bin Bakar As-Sahmi katanya telah bercerita kepada saya Iyas daripada Ali bin Zaid bin Jud'an daripada Sa'id bin Musayyib, sesungguhnya Salman Al-Farisi berkata Nabi SAW telah berkhutbah kepada kami pada hari akhir bulan Sya'ban. So ini hadis yang kita bincang sekarang ni. Abu Hatim mengatakan faqala hadza hadisun munkar, hadis ini mungkar. Kata Abu Hatim, hadis ini mungkar. Abu Hatim menilai mungkar sanad ni. Kemudian dia kata ghalita fihi Abdullah bin Bakar innama huwa Aban bin Abi Ayyash faja'ala Abdullah bin Bakar Abanan Iyasa. Kata Abu Hatim, hadis ini mungkar kerana Abdullah bin Bakar, seorang perawi, Abdullah bin Bakar As-Sahmi, telah tersilap dalam hadis ni, yang mana sebenarnya dia dengar hadis ni daripada Aban bin Abi Ayyash. Dia dengar daripada Aban. Kemudian masa diriwayat hadis ni kepada anak murid dia, biasalah perawi ni bila dengar daripada guru dia, dia mengambil masa yang agak panjang untuk dia baca balik. Mungkin ambil masa yang panjang untuk dia baca balik pada anak murid. Macam kita lah, zaman belajar lu dengar daripada guru kita, lepas tu bila kita balik, kita mengajar pula. Orang yang tak kuat ingatan, dia akan lupa. So masa dia baca hadis ni pada anak murid, dia tertukar. Patutnya dia baca Aban, kerana dia dengar hadis ni pada Aban, dia tukar jadi Iyas. Mungkin juga kerana dia tak hafal, dia tulis. Kerana Aban dengan Iyas dalam bahasa Arab lebih kurang sama kalau tulisan, boleh berlaku tashif. Masa dia baca hadis ni, dalam nota dia mungkin tertukar, Aban jadi Iyas. Maka Abu Hatim nilai mungkar kerana ada kesilapan dalam sanad. Kesilapan, maksudnya Abdullah bin Bakar As-Sahmi telah melakukan kesilapan, dan silap tak boleh dikatakan betul. Dan Aban bin Abi Ayyash, ni saya nak cerita sikit. Aban bin Abi Ayyash, majoriti nuqad mengatakan ia bermasalah, kecuali Ayub As-Sakhtiyani dan juga Hamad bin Zaid. Ayub As-Sakhtiyani memuji Aban bin Abi Ayyash. Dia kata kami tak tahu melainkan dia adalah perawi yang baik. Tapi kita kena ingat, Imam Malik pun pernah sebut, dia kata adraktu fi hadhil asatin 30 rawiyan kulluhum yaqul qala Rasulullah fama aqattu minhum syai'a. Imam Malik kata aku jumpa dekat tiang-tiang Masjid Nabawi 30 orang perawi yang mana semua menyatakan saya mendengar Nabi SAW bersabda. Tapi Imam Malik kata aku tak pernah ambil seorang pun daripada mereka hadisnya. Dan salah seorang daripada mereka, setiap orang daripada mereka, kalau diberikan amanah untuk jaga Baitul Mal, mereka amanah kerana mereka orang baik. Bukankah Abdul Karim Ibn Abil Muqarid juga pernah Imam Malik riwayat daripada dia? Bila orang tanya kenapa Imam Malik riwayat, dia kata gharrani kasratu bukaihi fil masjid. Dia banyak menangis dalam masjid, orang baik.
Tapi orang baik tidak menjamin ingatannya kuat. Berapa ramai orang yang dianggap sebagai zuhad, orang yang zahid, orang yang zuhud, tetapi dalam masa yang sama, dalam masalah hadis tidak dipakai kerana ingatannya tidak kuat. Maka sebab itu, kalam Ayub As-Sakhtiyani hanya bercerita tentang akhlak Aban bin Abi Ayyash. Hamad bin Zaid, dia memuji juga. Tetapi Hamad bin Zaid, perkataan dia telah ditolak oleh Ibn Syahin, yang mana Ibn Syahin kata ini terlalu berlebih-lebih dalam memuji. Kerana majoriti nuqat, Abu Zur'ah Ar-Razi, Ad-Daraqutni, Ibn Ma'in, Abu Hatim, Al-Fallas, majoriti nuqat mengatakan dia matruk, perawi yang ditinggalkan, terlalu daif, riwayatnya tidak dipakai. Imam Ahmad tak dipakai riwayat dia. Sehingga Syu'bah kata, kalau aku minum air kencing himar sampai aku hilang dahaga, itu lebih baik daripada aku meriwayatkan daripada Aban. Tapi ARG ni, saya pelik. Dia boleh jumpa dalam syarah Mushkil Al-Athar, dia bawa kalam At-Tahawi. Dia kata Aban ni, kalau betul lah riwayat ni daripada Aban pun okey, dia kata. Kerana Tahawi pernah sebut dalam Mushkil Athar, ulama' hadis, kalau Aban riwayat selain daripada Anas, boleh diterima. Maka kita tengok, sebenarnya kalau kita nak cari kebenaran, majoriti ulama' tolak riwayat Aban secara mutlak. Tak ada beza pun riwayat dia daripada Anas ke tak tanpa Anas. Bahkan Syu'bah pernah mendengar hadis Aban, yang Aban riwayat daripada Ibrahim, daripada Alqamah, daripada Ibn Mas'ud. Masa dia dengar riwayat ni, anak murid apa ni orang bagi tahu kat dia, dia kata himar aku dan juga izari, kain aku, sedekah kepada orang miskin. Dia sumpah, dia nazar, dia kata aku akan sedekahkan himar aku dan juga kain aku kalau Aban tidak berdusta dalam hadis ni. Maksudnya bukan hanya riwayat Aban daripada Anas yang bermasalah. Walaupun Tahawi sebut demikian, tetapi perkataan Tahawi telah bercanggah dengan majoriti nuqat. Dan kita kena tahu, sahabat-sahabat, bila kita sebut tentang jarh wa ta'dil, walaupun kita menghormati Tahawi, tetapi Tahawi dia bukan bidang jarh wa ta'dil. Orang yang kerja dengan perawi, jarang dia akan jumpa kalam ataupun qaul ataupun pendapat At-Tahawi dalam penilaian perawi. Jarang. Jadi sebab itu kita kata At-Tahawi bukan ulama dalam bidang jarh wa ta'dil, bukan pakar rujuk. Kita rujuk ulama-ulama yang lebih awal daripada dia, bercanggah dengan apa yang disebut oleh At-Tahawi. Maka kita kata Aban adalah perawi yang matruk, perawi yang ditinggalkan. So saya katakan, riwayat yang dikomen oleh Abu Hatim sebenarnya tidak boleh pakai kerana mungkar. Perawi yang namanya Iyas salah, sebenarnya Aban pun tak boleh pakai kerana Aban tu terlalu dhaif. Aban itu terlalu dhaif. Maka tinggal riwayat satu lagi, iaitu riwayat Yahya bin Humam. Riwayat Yahya bin Humam ada dalam Sahih Ibn Khuzaimah, yang mana riwayat Sahih Ibn Khuzaimah pun tak boleh pakai kerana yang meriwayatkan daripada Yahya bin Humam ni, dia ada seorang perawi nama dia Yusuf bin Ziyad, yang mana Yusuf bin Ziyad ni pun matruk. Abu Hatim kata munkarul hadis, Bukhari kata munkarul hadis, sebahagian ulama kata matruk, perawi yang ditinggalkan, dhaif terus, tidak ditulis riwayatnya. Maka semua riwayat-riwayat yang ada, semua riwayat yang terlalu dhaif dan tidak boleh dijadikan sebagai mutabaah, sebagai sebagai penyokong untuk menguatkan. Dia mutabaah tetapi tidak boleh menguatkan. Tetapi yang peliknya, ARG ni, dia boleh kata riwayat Iyas telah dikuatkan oleh riwayat Yusuf bin Ziyad telah dikuatkan dengan riwayat Iyas. Kita dah sebut tadi, riwayat Iyas tu silap. Sebutan nama Iyas tu silap. Abdullah As-Sahmi telah melakukan kesilapan. Macam mana awak boleh menjadikan riwayat yang silap sebagai penyokong? Riwayat tu silap, mungkar. Yang betulnya adalah Aban. Aban pula matruk. Matruk ni maksud tak boleh dipakai, tidak ditulis hadisnya. Tetapi ARG ni, dia ambil pendapat sebahagian ulama yang kata hadis terlalu dhaif, kalau kumpul banyak-banyak boleh terangkat jadi dhaif ringan. Memang disebut oleh Suyuti. Saya tak nafi. Suyuti menyebut benda ni. Dia kata mungkar bila banyak riwayat terus terangkat jadi dhaif ringan, dan mungkin jadi hasan.
Benda ni juga disebut oleh Al-Fatani. Tetapi apa yang disebut sebenarnya bercanggah dengan apa yang tatbiq ulama-ulama nuqat dalam kitab-kitab ilal, yang mana perawi-perawi yang terlalu dhaif, riwayat mereka tidak boleh dipakai. Kerana apa perlu kita label perawi la yuktabu hadisu? Bukankah perawi yang matruk ni, maksud dia matruk, ditinggalkan riwayatnya? Dalam kadang-kadang ulama sebut la yushtaghalu bi hadisi, tidak perlu sibuk dengan hadisnya. La yuktabu hadisu, tidak ditulis hadisnya. Maksud tidak ditulis, maksud tak boleh pakai, buang, matruh, wahin, terlalu lemah, halik, binasa, seolah-olah macam riwayat tu tak ada. Bahkan mereka bawa kalam Suyuti, dan kita kena tahu kadang-kadang Suyuti dalam penilaian hadis, Suyuti ni agak mutasahil, bermudah-mudah. Bila kita tengok, saya bawa di sini, ARG kata, tetapi ingat, dia kata, Manhaj Ibn Hajar, Jalaluddin Suyuti, Imam Ramli dan lain-lain hadis dhaif jiddan. Jika riwayatnya tidak hanya satu sahaja, maka boleh saling menguatkan sehingga darjatnya naik menjadi riwayat perawi yang buruk hafalannya. Saya kata, Ibn Hajar mana yang dimaksudkan ni? Kalau Ibn Hajar Asqalani, nukilan dalam kitab Ibn Hajar menyanggahinya. Ibn Hajar dalam kitab Nuzhatun Nazar dia sebut, wa mata tubi'a sayyibul hifz bi mu'tabar ka ayyakuna fawqahu aw mithlahu la dunahu wa kadzal mukhtalid alladhi lam yatamayyaz wal mastur wal isnadul mursal wa kadzal mudallas idza lam yu'raful mahzur minhu sara hadithuhum hasanan la li dhati. Maksud kata Ibn Hajar, apabila seorang perawi disokong oleh perawi yang muktabar. Apa perawi yang muktabar? Dia kata, bila mana perawi yang dhaif tu disokong oleh perawi yang lebih kuat daripada dia, ataupun yang seumpama dengan dia, tidak yang lebih bawah daripada dia. Maksudnya, kalau ada seorang perawi dhaif, nak kuatkan riwayat dhaif ni, tak boleh yang lebih dhaif, mesti yang setara atau yang lebih baik. Kalau dia tu dhaif, tiba-tiba ada yang dhaif jiddan pergi sokong dia, tak boleh terangkat. Sekarang ni, dua-dua tu dhaif jiddan. Yusuf bin Ziyad dhaif jiddan, Aban dhaif jiddan. Macam mana dhaif jiddan nak terangkat? Kerana dua-dua tu dhaif jiddan, tidak boleh dipakai. Baik. Ustaz, boleh tak terang dia punya susu galo? Maksudnya Ali mana, tak orang tu ke mana atas ke bawah. Sebenarnya gini, Ali bin Zaid ni dia ada anak murid. Ali bin Zaid riwayat daripada Sa'id bin Musayyib, daripada Salman. Bawah Ali ni ada beberapa perawi. Perawi yang pertama, bawah Ali, namanya Iyas. Yang ni yang Baihaqi riwayat dalam Syu'abul Iman. Yang ni dalam juga disebut dalam Bughyatul Bahis, Musnadul Harith. Musnadul Harith, ya. Apa ni nama dia Iyas bin Abi Iyas. Dalam riwayat Baihaqi sebut Iyas bin Abdul Ghaffar. Ada seorang lagi anak murid, nama dia Aban, yang mana riwayat Aban ni telah inilah yang betul sebenarnya. Iyas tadi silap. Inilah yang betul disebut oleh Abu Hatim. Ada lagi seorang anak murid nama dia Yahya bin Humam. Yahya bin Humam ke Humam bin Yahya? Yahya bin Hammam. Yahya bin Hammam Dalam Ibnu Khuzaimah. kan, dalam Ibnu Khuzaimah. Baik. Kemudian Yahya bin Hammam ni pun tak boleh pakai, kerana bawah dia ada seorang perawi nama Yusuf bin Ziyad. Yusuf bin Ziyad dhaif jiddan. So riwayat yang betul daripada Ali bin Zaid cuma dua. Iyas tadi salah. Yang betulnya dua. Aban yang dhaif jiddan, terlalu dhaif, dan juga Yusuf bin Ziyad yang mana dia riwayat daripada Yahya bin Hammam. Pun tak boleh pakai. Dua-dua tak boleh pakai. Tapi masalahnya ARG ni dia nak kata okey, dua-dua ni terlalu dhaif. Bila terlalu dhaif, campur terlalu dhaif, boleh terangkat. Sedangkan contoh yang Ibn Hajar bagi tadi ni semua dhaif ringan. Bahkan Ibn Hajar sebut lagi, dia kata dalam An-Nukat, dia kata innahu yarji'u ila al-ihtimal fi tarafai al-qabul wal rad, fa haitsu yastawi al-ihtimal fihima fa huwa alladhi yasluh li ayyan jabir. Dia kata yang boleh diangkat ni perawi hadis yang boleh diangkat statusnya bila mana dhaif dia tu dhaif yang mana kebarangkalian ditolak dan diterima tu sama 50-50. 50-50 mana kebarangkalian bukan daripada Nabi pun 50%, yang daripada Nabi pun 50%. Baru yang ni boleh terangkat. Sebab tu bila kita kata ada dhaif ringan, satu lagi dhaif ringan menyokong, maka oleh kerana kebarangkalian tu sama, bila ada satu lagi penyokong, maka kebarangkalian tu terangkat. Kebarangkalian daripada Nabi tu terangkat. Tapi bila mana dhaif, terlalu dhaif ni maksudnya bukan 50-50.
Yang kata salah tu lebih. Kebarangkalian yang kata ia bukan daripada Nabi tu lebih. Bila dia menyokong satu, dua-dua tu terlalu, kebarangkalian dia bukan daripada Nabi lebih, mana boleh kita nak angkat status dia? Sebab itu Imam Ahmad kata al-munkar abadan munkar. Munkar itu selama-lamanya munkar. Tak boleh nak diangkat statusnya. Maka sebab itu saya kata majoriti ulama mengatakan hadis terlalu dhaif tidak boleh diangkat darjatnya. Inilah yang disebut oleh Al-Iraqi, ini disebut oleh Zakaria Al-Ansari dan juga Syekh Ahmad Syakir, dan juga Profesor Syekh Abu Lais Al-Khirabadi juga menyatakan benda yang sama. Baik. Kemudian Aban tadi saya dah komen, ini satu benda yang sangat pelik daripada ARG. Mereka mengatakan mereka ini ada kemampuan dalam hadis dan mereka minta saya teliti. Kerana mereka mengatakan saya gopoh dan tidak berhati-hati. Tapi cuba perhati, mungkin Maulana pun tak baca lagi kan. Rora menganggap bahawa hadis ini mungkar kerana Ali bin Zaid ibn Jud'an adalah bersendirian. Maksud dia seorang-seorang riwayat daripada Sa'id. Yang ni kita tak nafi. Tapi dia kata, itulah mengapa Abu Hatim menyebutnya mungkar. Yang ni tak tepat lah. Abu Hatim menyebut mungkar kesilapan Abdullah bin Bakar tadi, yang mana dia sebut nama Iyas, sebenarnya bukan Iyas tapi Aban. Jawapan kami, ini menunjukkan Rora tidak teliti. Rora tu saya lah, bukan Tora, Rora. Dia kata saya tak teliti. Jika betul hadis fasa puasa ini dianggap menyendirinya Ali bin Zaid ibn Jud'an, maka ini merupakan kekeliruan. Dia kata saya keliru. Yang sendirian, iaitu tafarrudnya Ali bin Zaid ibn Jud'an, adalah hadis riwayat Salman Al-Farisi tentang khutbah Rasulullah di akhir Sya'ban, yang di dalam khutbahnya yang panjang terdapat hadis fasa Ramadan. Walhal hadis khusus atau dengan lafaz khusus fasa Ramadan juga diriwayatkan daripada Abu Hurairah oleh Ibnu Hajar dalam Lisanul Mizan, Ibn Asakir dalam At-Tarikh, Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa dan lain-lain. Dengan demikian, hadis dengan lafaz khusus fasa Ramadan bukan tafarrudnya Ali bin Zaid ibn Jud'an, tapi juga riwayat dari Abu Hurairah. Dan riwayat Abu Hurairah tidak ada perawi yang bernama Ali bin Zaid ibn Jud'an. Dari sini terlihat betapa silapnya Rora. Boleh faham? Saya kata Ali bin Zaid ibn Jud'an bersendiri dalam riwayat hadis ni daripada Sa'id ibn Musayyib. Kan kita tengok Ali bin Zaid daripada Sa'id ibn Musayyib, daripada Salman. Bawah tu baru kita, bawah anak murid tadi kita dah bincang dah. Bawah tadi kita dah bincang. Dia kata saya tak teliti bila saya kata Ali bin Zaid ibn Jud'an bersendiri dalam riwayat ni. Pertama sekali saya nak sebut, yang kata hadis ni mungkar ada asas. Kerana Ali bin Zaid tadi dhaif. Udahlah dia dhaif, dia bersendiri meriwayatkan hadis daripada perawi yang besar sebesar Sa'id bin Musayyib. Maka itu asas yang kukuh untuk kita kata kalau betul hadis ni okey, Sa'id bin Musayyib perawi yang besar, mana anak murid dia yang kanan? Kenapa tak riwayat hadis yang sama? Kenapa Ali seorang je riwayat sedangkan dia dhaif? Dia tak setuju bila saya kata bersendiri. Lepas tu dia kata dia tak bersendiri kerana ada hadis riwayat Abu Hurairah. Saya keliru. Dia ni faham hadis ke tak? Hadis Abu Hurairah tu hadis lain, walaupun lafaznya sama. Dalam istilah hadis, bila makhrajnya berbeza, makhraj ni maksud tempat keluar, sahabat beza, dikira hadis lain. Dikira syahid. Tak boleh kita kata oh dia tak bertafarud sebab ada sahabat lain riwayat, anak murid sahabat lain riwayat. Itu keliru. Tengok, saya bagi contoh. Ada satu hadis diriwayatkan daripada Nabi kata aswaun nas sariqatan alladhi yasriqu fi salatihi. Yang manusia yang paling buruk sekali mencuri adalah orang yang mencuri dalam solat dia. Riwayat ni datang daripada beberapa orang sahabat. Ada riwayat Abu Qatadah, ada riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Ya? Ada riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Tengok apa komentar Abu Nuaim Al-Asbahani masa dia komen riwayat Abu Sa'id. Dia kata apa? Tafarrada bihi Ali bin Zaid ibn Jud'an an Sa'id bin Musayyib. Ali ibn Zaid ibn Jud'an telah bersendiri meriwayatkan hadis ni daripada Sa'id bin Musayyib daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa yang tak pandai sekarang ni? ARG ke Abu Nuaim? Cuba nilai sendiri. Riwayat ni datang daripada beberapa orang sahabat. Tetap Abu Nuaim mengatakan Ali bin Zaid bersendiri kerana dia seorang-seorang riwayat daripada Sa'id bin Musayyib daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Walaupun sahabat lain meriwayatkan hadis yang sama. Abu Qatadah juga ada riwayat. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah juga ada riwayat. Menunjukkan sahabat lain tu sahabat lain punya cerita. Kita bincang satu sahabat dulu. Bila ada seorang perawi bersendiri meriwayatkan daripada seorang perawi, kita kata dia bersendiri. Walaupun sahabat lain ada riwayat. Yang tu lain punya cerita. Kita bincang lain. Dan riwayat Abu Hurairah ni sebenarnya terlalu dhaif.
Kerana ada seorang perawi nama dia Maslamah Ibnul Salt, yang mana dia ni mungkarul hadis. Ada ulama kata matruk, perawi yang ditinggalkan. Bahkan Uqaili sebutkan. Uqaili dia kata la aslalahu fi hadis Zuhri. Hadis ni tidak ada asal daripada Zuhri, kerana dia riwayat daripada Zuhri, daripada Abu Hurairah. Daripada jalan Abu Hurairah riwayat daripada Zuhri. Uqaili kata tidak ada asal daripada hadis Zuhri, maka hadis ni tidak boleh dipakai langsung untuk dijadikan sebagai penyokong. Maka sebab tu saya kata, letih berbahas dengan mereka ni. Nampak macam ilmiah, ambil daripada situ, ambil daripada sini, tapi sebenarnya mereka tidak analisis. Mereka ambil yang mana boleh sokong, mereka ambil. Mana yang tak sokong, mereka tinggal. Sedangkan kita sebagai orang yang mengkaji, sepatutnya kita dapat satu maklumat, kita ambil satu maklumat, kita cerna dan kita analisis, kita ambil yang terbaik. Ni mana-mana yang sokong ambil, mana-mana yang tak sokong buang. Tengok macam penilaian Aban. Dia ambil Tahawi, dan Tahawi bukan pandangan dia pun, dia kata ulama-ulama sebelum ni mereka terima. Siapa sebelum tu? Dan kita kena semak siapa yang kata. Bila kita semak nuqat, mereka tak ada kata. Bahkan Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dia mengatakan muttafaq ala tad'ifi. Ulama telah bersepakat mengatakan Aban ni dhaif. Bahkan dalam Taqrib At-Tahdzib mengatakan dia matruk, dia perawi yang ditinggalkan, dan tak sebut pun kalau riwayat pada Anas. Kalau riwayat bukan Anas boleh diterima, tak ada. Semua ulama-ulama nuqat yang menjarah dia, yang mengkritik dia secara mutlak. Maksudnya mengatakan dia ni ingatan terlalu buruk sehingga dia tak erti beza. Dia banyak melakukan kesilapan. Baik. Kemudian sikit lagi ni, habis dah saya hurai. Isu Iyas. Tadi kan kita sebut Ali bin Zaid bin Jur'an riwayat pada Sa'id bin Said bin Salman. Anak murid Ali ni ada beberapa orang. Yang pertama Aban, yang kedua Yahya bin Hammam, kemudian yang ketiga Iyas bin Abi Iyas. Saya sebut tadi Iyas bin Abi Iyas punya riwayat mungkar, kerana Abu Hatim kata silap, yang betulnya Aban. Tengok apa kata ARG dalam Matalib Al-Aliyah. Ini nama kitab lah, yang ditakhrij oleh Dr. Said bin Nasir bin Abdul Aziz Asy-Syatri, jilid 6 halaman 33. Beliau menyatakan Iyas bin Abi Iyas ini majhul, tak dikenali. Hadisnya tidak mahfuz, hadisnya tidak terpelihara, hadisnya mungkar, tapi boleh dimutabaah. Okey. Menurut Imam Ibn Hajar dan Imam Uqaili, Iyas bin Abi Iyas merupakan perawi majhul dan mungkar hadisnya, serta tidak mahfuz, tidak terpelihara, dan ia boleh dimutabaah menurut Dr. Said bin Nasir bin Abdul Aziz Asy-Syatri. Dimutabaah ni maksud boleh disokong, boleh dikuatkan. Baik. ARG berkata lagi, ini merupakan sanad Imam Baihaqi. Dia bawa sanad Imam Baihaqi, yang mana Imam Baihaqi riwayat daripada Abdullah bin Bakar As-Sahmi daripada Iyas bin Abdul Ghaffar daripada Ali bin Zaid bin Jur'an. Semua riwayat ni semua pergi pada satu, iaitu Ali bin Zaid bin Jur'an. Yang mana yang riwayat Imam Baihaqi, dia bawa hadis yang sama daripada jalan Ali, yang riwayat daripada Ali tu nama dia Iyas bin Abdul Ghaffar. Yang riwayat daripada Iyas bin Abdul Ghaffar adalah Abdullah bin Bakar As-Sahmi. Kemudian dia bawa pula daripada Musnad Al-Harith, dia kata Musnad Al-Harith mengatakan hadatsana Abdullah bin Bakar, perawi yang sama, As-Sahmi, telah bercerita sebahagian daripada sahabat kami seorang lelaki namanya Iyas, rafa'al hadis ila Sa'id bin Musayyib an Salman Al-Farisi. Iyas riwayat daripada Sa'id bin Musayyib, tak disebut Ali bin Zaid bin Jur'an. Kemudian dia kata seperti yang dijelaskan di atas, sanad mereka secara umumnya sama kecuali pada perawi yang bernama Iyas. Ini kata ARG. Kesimpulannya, Iyas di sisi Imam Baihaqi ialah Iyas bin Abdul Ghaffar. Iyas di sisi Musnad Al-Harith ialah Iyas bin Abi Iyas. Okey. Kemudian Iyas di sisi riwayat Abu Hatim pula Aban. Kan tadi saya sebut kan Abu Hatim kata Aban. Di sini terjadi perkara yang menarik. Ada seorang perawi Iyas, tetapi ada 3 versi pemahaman ulama terhadap Iyas dalam 3 riwayat ni. Untuk memahami masalah ni kita perlu lihat satu persatu. Dia kata, jika kita berpegang kepada pemahaman Imam Baihaqi, Imam Suyuti dan Ibn Hajar, Iyas Ibn Abdul Ghaffar ialah perawi yang majhul, tak dikenali, dan ia bukan sangat dhaif. Dia kata perawi yang majhul, yang tak dikenali, bukan sangat dhaif. Yang ni kita setuju. Malah Ibn Hajar dan Imam Suyuti beranggapan Iyas bin Abdul Ghaffar boleh menguatkan Yusuf bin Ziyad. Kan tadi saya sebut Iyas, Aban dan juga Yahya bin Hammam kan. Yahya bin Hammam perawinya siapa?
bawah lagi Yusuf bin Ziyad. Dia Yahya bin Hammam tu ada seorang lagi anak murid dia, bawah anak murid tu baru Yusuf bin Ziyad. Okey? Tak silap saya Ali bin Hujur, tak silap, anak murid. Hujur guru dia. Ali bin Hujur daripada Yusuf bin Ziyad, daripada Yahya bin okey. Hammam, daripada Ali bin Zaid. Okey, maknanya betul lah anak murid. Saya terlupa. Betul lah anak murid apa? Betul lah anak murid Yahya bin Hammam. Baik, Yusuf bin Ziyad. Yusuf bin Ziyad perawi yang tak boleh pakai lah. Okey, dia kata Ibn Hajar mengatakan boleh dikuatkan. Saya cari mana yang dikatakan Ibn Hajar kata dikuatkan. Bila saya semak apa yang mereka bawa, rupanya mereka bawa kalam Ibn Hajar, yang mana Ibn Hajar kata hadis ini madarnya adalah Ali bin Zaid bin Jud'an. Madarnya, maksud pusat hadis ini semua berkumpul pada Ali bin Zaid bin Jud'an. Yang meriwayatkan daripada dia adalah Yusuf bin Ziyad, yang mana dia dhaif jiddan, terlalu dhaif. Wa taba'ahu, yang mana telah berkongsi riwayat, taba'ahu telah berkongsi riwayat daripada Yusuf bin Ziyad seorang perawi nama dia Iyas bin Abdul Ghaffar. Dan Ibn Hajar kata ma'araftuhu wa Iyas ma'araftuhu. Iyas ni aku tak kenal. Saya mencari di mana yang Ibn Hajar kata boleh dikuatkan. Tak ada. Yang ada cuma dia kata berkongsi riwayat. Dan kita kena tahu berkongsi riwayat tak semestinya menguatkan. Ada riwayat yang terlalu dhaif, tak boleh kuatkan riwayat yang lain. Dua-dua dhaif. Bahkan saya boleh katakan mereka nukil daripada Syekh Nasir Asy-Syatri, tapi mereka tak bawa, yang mana tak bawa nukilan secara penuh, yang mana Syekh Nasir bila takrij hadis ni, dia tak anggap pun Iyas bin Abdul Ghaffar, dan dia tak anggap pun Iyas bin Abi Iyas perawi yang berbeza. Dia anggap sama je. Bila kita semak dalam Mizan I'tidal dan juga Lisanul Mizan, Az-Zahabi masa dia komen Iyas bin Abi Iyas, dia kata la yu'raf, tidak dikenali. Wa khabaruhu munkar, dia kata tak dikenali. Dia riwayat daripada Sa'id bin Musayyib. Ini riwayat siapa? Iyas daripada mana? Sa'id bin Musayyib. Kerana riwayat ni datang daripada jalur Sa'id bin Musayyib. Az-Zahabi komen dah. Az-Zahabi kata wa khabaruhu munkar, khabarnya munkar. Maksudnya Az-Zahabi dah sabar dah riwayat, dah semak dah riwayat Iyas, dan dia buat kesimpulan hadisnya munkar. Bila munkar, macam mana nak jadikan penyokong? Kerana riwayat itu dah confirm pada nuqat itu munkar. Maka sebab itu perawi yang pengkaji yang tidak teliti, mereka akan tengok oh sekadar majhul, dhaif ringan. Tak. Kenapa mungkar? Kenapa Zahabi kata mungkar? Kerana Zahabi telah tengok kalam Abu Hatim. Saya percaya Az-Zahabi telah tengok kalam Abu Hatim, yang mana Abu Hatim mengatakan tersilap nama Iyas. Sebenarnya nama yang sebenar adalah Aban. Dan kalau Aban memang kita dah bincang tadi, dia adalah perawi yang terlalu dhaif, tidak boleh dijadikan sebagai penyokong. Kemudian dua yang last, ARG bawa satu lagi hujah mereka untuk mengatakan hadis ini boleh dhaif ringan. Saya sebenarnya tak ada masalah kalau mereka tidak begitu tidak begitu menuduh kita tidak amanah ilmu. Saya okey je, kita boleh berlapang dada sebenarnya. Tapi kadang-kadang hujah mereka terlalu takalluf, terlalu orang kata nak mencari. Kadang-kadang hujah yang tak boleh pakai pun mereka jadikan sebagai hujah. Contohnya mereka kata apa saja riwayat dalam Syu'abul Iman, maka riwayat itu bukan mungkar. Kerana mereka bawa kalam Al-Baihaqi, mereka kata wa ana ala rasmi ahli al-hadis uhibbu iradi ma ahtaju ilaihi min al-masanid wal hikayat bi asanidiha wal iqtisari ala ma la yaghlubu ala al-qalbi kaunuhu kadhiba. Kata Baihaqi dalam muqaddimah, dia kata saya berada di atas jalan ulama hadis. Saya suka untuk mendatangkan apa yang saya perlu daripada masanid, daripada riwayat-riwayat yang bersanad dan juga hikayat dengan sanad-sanad yang penuh, dan saya hanya berpada dengan riwayat-riwayat yang saya sangka dengan sangkaan yang kuat, dengan keyakinan yang kuat, yang mana riwayat ni bukan palsu. So mereka buat kesimpulan dalam kitab Syu'abul Iman tak ada riwayat yang terlalu dhaif, kerana Baihaqi sebut dah. Saya kata ada beza antara terlalu dhaif dan palsu, kerana Baihaqi kata palsu, dia tak akan bawa hadis palsu. Tetapi riwayat mungkar dan riwayat terlalu dhaif dalam Syu'abul Iman ada. Contoh ni, saya bawa contoh. Baihaqi bawa satu riwayat, kemudian dia komen, dia kata was-shawab Muhammad ibn Zazan wa huwa matruk. Qala al-Bukhari la yuktabu hadithu. Dia komen, dia bawa satu riwayat,
iaitu man i'takafa 'ashran fi Ramadan hajjatain wa umratain, yakni kana ka hajjatain wa umratain. Siapa yang beriktikaf 10 pada 10 hari pada bulan Ramadan dikira sebagai 2 kali haji ataupun 2 kali umrah. Kemudian dia komen, dia kata kadza qala Muhammad bin Sulaim wa sawab Muhammad ibn Zazan wa huwa matruk. Disebut dalam riwayat ni, Imam Baihaqi bawa riwayat ni dalam Syu'abul Iman dengan sanad yang penuh. Kemudian dia komen, dia kata Muhammad ibn Sulaim tu sebenarnya adalah Muhammad bin Zazan dan dia adalah perawi yang matruk. Kata Imam Bukhari, tidak ditulis hadisnya, terlalu dhaif, dan ada dalam Syu'abul Iman. Adakah Imam Baihaqi menyalahi prinsip daripada awal? Tak salah, kerana hadis ni bukan palsu, tapi hadis ni terlalu dhaif. Jadi kita salah memahami kalam Imam Baihaqi mengatakan tidak ada langsung riwayat yang mungkar. Bahkan banyak lagi riwayat yang matruk dalam Syu'abul Iman, dan Imam Baihaqi sendiri mengakui benda ni. Jadi saya katakan sebagai kesimpulannya, sebagai terakhir, saya kata kepada penyelidik ARG ni, sepatutnya kita bukan mencari benda-benda yang boleh menyokong amalan masyarakat. Sebaliknya kita mencari kebenaran. Ambil maklumat yang kita dapat, kita letak satu tempat, kemudian kita analisis dan kita pilih yang terbaik. Kita pilih yang terkuat berdasarkan kajian kita. Itu baru nama researcher, baru nama pengkaji. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang ARG dia tidak memahami istilah ulama. Bila ada ulama kata dhaif, dia anggap itu dhaif ringan. Sedangkan bila ada ulama komen dhaif, ada ulama lain komen terlalu dhaif, so kita kena cari sebab kedhaifan tu. Kalau sebab kedhaifan tu terlalu dhaif, maka kita kena ambil, kita kena tafsirkan yang dhaif tu sebagai terlalu dhaif. Tak boleh nak jadikan dia khilaf, kerana terlalu dhaif pun termasuk dalam dhaif. Banyak riwayat yang Imam Baihaqi kata wa huwa dhaif. Hadis ni hadisun dhaif wa fulan bin fulan matruk. Kerana perawinya ada perawi yang matruk. Maknanya bukan dhaif biasa, dhaif berat. Maka sebab itu kita kena berhati-hati. Contoh, saya bawa satu contoh. Ibn Abi Khaisamah, dia kata pada Yahya bin Ma'in, innaka taqul fulan laisa bihi ba's wa fulan dhaif. Qala idza qultu laka laisa bihi ba's fa huwa thiqah. Ibn Abi Khaisamah dia kata, saya berkata kepada Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ni ulama hadis. Dia banyak mengkritik perawi. Dia tanya, engkau selalu sebut pada perawi laisa bihi ba's, tak ada masalah. Ada perawi yang kau kata dhaif. Maka Ibn Ma'in menjelaskan, dia kata, apabila saya menyebut kepada kamu perawi tidak ada masalah, maka perawi itu terpercaya. Mana perawi itu boleh pakai lah perawi hadis sahih. Kemudian dia kata, wa idza qultu laka huwa dhaif, bila aku kata pada engkau perawi itu dhaif, falaisa bithiqah, la taktub hadithahu, dia adalah perawi yang tidak dipercayai, dhaif berat, jangan tulis hadisnya. Padahal kalau kita tengok dalam istilah jarh wa ta'dil secara umum, dhaif ni kalau dia kata fulan dhaif, dhaif ringan. Tapi bila mana Yahya bin Ma'in sebut, kita kena hati-hati. Kena banding kalam Yahya dengan kalam perawi yang lain. Dengan kalam ulama-ulama jarh wa ta'dil yang lain. Itu sebenarnya kerja penilai hadis. Dan saya nak katakan, kalaulah ARG mengatakan hadis ni boleh dikuatkan, sebenarnya saya tak clear pendirian dia orang. Adakah dia orang nak kata hadis ni dhaif ke hadis ni hasan? Saya tak pasti. Tapi kalau nak kata hadis ni hasan, macam mana nak kata hasan? Kerana madarnya satu. Kalau ada hadis Abu Hurairah tadi, riwayat Abu Hurairah pun tak boleh nak tolong, kerana riwayat Abu Hurairah tu terlalu dhaif dengan Maslamah bin Salt. Kalau nak kata riwayat anak murid, iaitu riwayat Yahya bin Hammam, riwayat Aban, juga tak boleh nak pakai, kerana dua-dua terlalu dhaif. Tafarrud Ali bin Zaid bin Juda'an pun masih lagi belum dijawab. Maka jangan berpusing-pusing pada benda yang sampingan, sedangkan perkara asas belum selesai. Maka saya katakan, inilah penilaian saya. Saya nak gambarkan, bukan hanya saya seorang yang menilai hadis ni mungkar, bukan Albani seorang yang menilai mungkar, Abu Hatim menilai salah satu daripada sanad dia mungkar. Bahkan ramai pengkaji hadis, seperti contoh Syekh Syarif Hatim Al-Auni mengatakan ia terlalu dhaif. Syekh Abdullah As-Sa'ad mengatakan dia mungkar. Syekh At-Tarifi mengatakan ia mungkar. Ramai lagi pengkaji-pengkaji, profesor hadis bertaraf dunia yang mengatakan hadis ini mungkar dan sebahagiannya terlalu dhaif. Maka saya katakan, dalam isu ni saya berlapang dada daripada awal lagi. Cuma jangan kita kata orang tidak amanah ilmu bila dia menilai hadis ni mungkar, kerana dia juga melakukan kajian, dan mungkin kajian dia buat lebih menyeluruh daripada kita yang mana ambil sikit-sikit lepas tu bagi tahu ke umum seolah-olah macam kita hebat sangat. Jadi
Jadi itulah yang saya nak bentangkan pada penonton pada hari ini. Saya bagi ruang kepada Maulana Nasai untuk berbicara sedikit. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa muta'ina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jadi diucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Al-Ustaz Dr. Muhammad Ruzaimi. Ada Muhammad tak? Ada. Jadi alhamdulillah dengan penerangan yang telah dibuat oleh Fadilatul Ustaz Dr. terhadap hadis yang dipolemikkan pada bulan Ramadan kali ini. Sebenarnya bagi orang yang mengaji hadis, benda ni benda lama tuan-tuan. Bukan benda baru. Benda ni telah dibahaskan oleh para ulama sejak zaman Syu'bah Ibn Al-Hajjaj dulu lagi, ketika mana telah wujudnya Ali ibn Zaid ibn Jud'an. Benda ni bukan benda baru. Benda dah orang kata 1200 tahun dah. Tetapi sebab ilmu ni dia sentiasa berkembang, akan ada pelajar-pelajar baru, maka benda ini akan ditimbulkan. Dan orang yang mana ingin mencari kebenaran, dia akan jumpa kebenaran. Tapi orang yang mana dia nak pusing-pusing, dia tidak akan jumpa kebenaran. Frankly speaking, saya dengan doktor, dengan kawan-kawan yang lain, kita orang ada group tau, dalam kita orang punya WhatsApp group lah, yang kita orang namakan sebagai Aswaja juga. Jadi grup Aswaja kami ni, kita orang dah bincang hadis Ali bin Zaid ibn Jud'an ni pada awal-awal Ramadan lagi, atas dasar bahas ilmu. Jadi kita orang berkongsi apa yang kita orang ada, kitab-kitab yang disebut, nama ulama yang disebut, sehinggalah benda ini jadi satu masalah yang saya tak tahu apa masalah sebenarnya. Yang saya nampak masalah dia, orang tak setuju pada asalnya nak kata hadis ini dhaif. Kalau kita baca post doktor yang disebut oleh Dr. Roran tadi, dengan apa yang cuba disampaikan oleh ARG research group dia tu, seolah-olah dia tak setuju nak kata bahawasanya hadis ini hadis yang dhaif. At the first place, they were trying to say that this particular hadis is hasan or sahih. Hak ni saya nampak, saya tak tahulah. Seolah-olah dia cuba macam tu. Sebab kalau ikut yang doktor yang Khalif Muammar hafizahullah, dia kata apa? Ada lagi ulama lain yang kata hadis ni hasan, hadis ini sahih. Sehingga kan saya tanya banyak kali dalam grup kami, Aswaja kami ni lah, siapa yang kata hasan, siapa yang kata sahih? Saya tanya dalam Facebook saya, siapa yang kata sahih, siapa yang kata hasan? Tak jumpa tuan-tuan. Tak ada orang boleh bagi tahu yang mana hadis tu hasan ataupun sahih di sisi para ulama, kecuali satu yang saya jumpa. Disebut oleh Syekh Ali Al-Halabi di dalam kitab dia Tanqihul Anzar, dia rat satu orang ulama yang disebut sebagai Ibnu Aqil, Abdul Rahman Ibnu Aqil, dalam kitab dia Al-Burhan, yang mana dia menghasankan hadis ini. Setakat penulis tu yang kata hasan, dia kata, aku rasa aku seorang yang menghasankan hadis ini. Nak ayat sejarah rentetan hadis ini memang tidak dihasankan oleh para ulama kecuali pada kurun ini seorang tu je. Jadi saya kata, saya cuba cari, dan saya rasa penerangan Dr. Ruzaimi dah jelas bagi orang pernah mengaji hadis dan mengikut sanad yang ada guru-guru yang mana telah teliti dan orang kata proses pengajian selama ni. Cumanya saya tak nak ulas orang kata perkara yang bersifat ranting hadis ini, sebab saya nak bring us to usul, iaitu sebenarnya kita bermasalah dengan ARG ni dari usul lagi. Kalau tuan-tuan ingat, ini merupakan video yang kedua saya dengan Dr. Ruzaimi bersama membahas artikel yang ditulis oleh ARG. Dulu hadis tentang cerita Alqamah yang melibatkan riwayat Faid Abil Warqa daripada Ibn Abi Aufa. Jadi dalam tu saya dah tulis hampir 10 muka surat balasan balik saya. Walaupun lepas tu ada orang kata, kami tak nak tengok video tersebut, suka membebel, apa lagi. Itu je dia tengok, dia bagi tahu kepada video yang kita buat panjang-panjang. Satu orang bahis, dia tak akan cakap macam tu dalam bahas ilmu, tuan-tuan. Tengoklah dulu, kod-kod ada yang betul, kod-kod ada yang salah, boleh dibincangkan. Tapi kali ni benda yang sama berlaku. Kesilapan bukan pada ranting, kesilapan dia berlaku pada usul. Dan kesilapan yang berlaku pada usul ni, kalau kita tidak rawat, dia akan menyebabkan ranting-ranting selepas ni pun kita akan salah jugalah. Kita akan terus bergaduh, yang sebenarnya kita bergaduh pada benda yang kurang penting berbanding benda yang penting, iaitu bagaimana kita memahami usul dalam bidang hadis. Jadi saya pun tak tahu apa nak cakap malam ni, tapi saya ada beberapa perkara penting saya nak cakap. Yang pertama sekali, kajian hadis tidak ada kaitan, tuan-tuan, secara umumnya dengan aliran pemikiran. Biasanya gitulah.
Kecuali yang saya pernah dengar dalam hidup saya di kalangan ahli sunnah wal jamaah, ulama Hanafiyah, mereka mengaku mereka ada usul mereka sendiri dalam bidang hadis. Itu saja yang saya pernah dengar. Mereka ada usul mereka sendiri dalam bidang hadis, ditasrih oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah di dalam tahqiqatnya. Bahkan ada satu orang pelajar yang habis takhasus hadis di madrasah di Pakistan, Jamiatul Ulum Al-Islamiyah Binuri Town. Dia ada tulis satu tesis berkaitan dengan usul hadis di sisi Hanafiyah. Jadi tuan-tuan, itu je yang saya pernah dengar. Jadi ada orang kata ini pengkaji hadis Wahabi, ini pengkaji hadis Salafi, ini pengkaji hadis Sufi, ini pengkaji hadis Ahli Sunnah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, label-label ini bukan satu perkara yang betul. Saya selalu bagi tahu, guru-guru kami bagi tahu, apabila satu-satu isu dibahaskan dan kita jumpa kajian daripada mana-mana ulama. Tak kira lah Syekh Abdullah Siddiq Rumari ke, Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah ke, Syekh Muhammad Awamah ke, daripada India, Pakistan, nama yang tuan-tuan tak pernah dengar tu, Maulana Kashmiri, Maulana Zakaria, Maulana Yusuf bin Nuri, Maulana tu, Maulana ni. Selagi mana kita ada maklumat berkaitan dengan isu sedang dibahaskan, maka kita ambil semua maklumat tersebut dan kita kaji dan kita teliti secara saksama dan adil. Jadi masalah label-label sebagaimana dalam post Dr. Muammar, minta maaf banyak-banyaklah doktor, saya sebut nama doktor banyak kali lagi ni. Tak. Sebab apa? Sebab dia kata seolah-olah ini geng-geng pseudo salafi. Betul tak saya sebut? Sudo. Tak pandai saya bahasa Inggeris. Tak, pseudo salafi. Jadi tu saya benci bahasa Inggeris ni. Tulis lain sebut lain. Jadi tuan-tuan, itu mazhab saya. Jangan Betul ke sudo? Jadi tuan-tuan, dia duduk sel ni setengah jam ni. Jadi apabila dia kata ini merupakan aliran yang tertentu, tak mempopularkan aliran tertentu, kemudian tidak amanah, tidak bertanggungjawab dalam penulisan. Jadi benda-benda ni tuan-tuan, benda mana kita kena elakkan. Kita kena elakkan. Sebab orang yang mengaji hadis, dia akan letak tepi aliran akidah dia ke aliran fiqh dia. Sebab hadis ini satu ilmu yang mana ada usul dia yang tersendiri dah. Pada ilmu hadis, dhu qawanin tuhad yudra biha ahwalu matn wa sanad, fadhanika al-mawdu'u wal maqsudu an yu'raf al-maqbul wal mardud. Tuan-tuan tahu tak siapa sebut tu? As-Suyuti dalam Alfiyah dia. Maksudnya nak kata ini merupakan kaedah ulama-ulama hadis. Jadi pertama sekali kita elaklah label-label. Kita elak label-label, kita ambil manfaat daripada seluruh ulama hadis. Tak Syekh Albani ke, Syekh Syaib Arnaud ke, tak Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah ke, Syekh Muhammad Awamah ke, Syekh Zahid Kautsari ke, tak apa sahaja hasil kajian dalam bidang hadis daripada pakar dia, kita terima dan kita kaji. Nampak tak tuan-tuan? Yang pertama. Yang kedua, ilmu hadis ni macam ilmu lain juga, kita kena talaqi dan kita kena mengaji. Tak kira lah mengaji di universiti ataupun kita mengaji di pondok ataupun kita mengaji di mana-mana, tetapi dengan cara yang betul. Dan mesti dipraktis di bawah selian para ulama. Dr. Zaimi dah lalu dalam satu tempoh yang panjang, dak masa masternya, masa PhD-nya, dak peluang bertalaqi dengan ulama-ulama hadis yang besar yang berada di Jordan. Jadi tuan-tuan, orang yang mana lalu ni dia faham bagaimana dia nak faham istilah para ulama. Bagaimana dia nak faham istilah para ulama, bagaimana dia nak memahami kalam para ulama, dia tahu bagaimana cara ulama mengkritik. Dan ilmu hadis ni bukan setakat kita pergi baca kutub sitah tuan-tuan. Dengar hadis, kemudian dibaca terjemahannya, dibaca syarah isi kandungannya, itu sahaja. Ada orang mengaji Sunan Ibnu Majah, tapi dia tak pernah sentuh pun rijal dalam Ibnu Majah, kedudukan perawi dalam Ibnu Majah. Sebab ini merupakan satu ilmu yang lain berbanding dengan baca Sunan Ibnu Majah dan mensyarahkan isi kandungan Ibnu Majah. Jadi orang yang mana habis mengaji kutub sitah sekalipun, tapi kalau tidak melalui orang kata proses mengkritik riwayat, bersama dengan kitab hilal, kitab ulama-ulama jarah ta'dil, soalat para ulama, soalan-soalan, kita tidak akan faham tuan-tuan. Last kali kita berbangga kita habis kutub sitah. Kita habis kutub sitah. Last kali kita rasa kita muhaddis. Tak. Sebagaimana kita mengkritik orang lain, kata kamu bukan muhaddis, jangan perasan pakai hadis, kita kena tuding diri kita juga. Kita bukan pakai hadis dengan hanya semata-mata habis kutub sitah. Nampak tak tuan-tuan? Sebab saya nampak kecelaruan yang banyak di dalam artikel ARG apabila mereka quote nama ulama, mereka sebut nama ulama dan nama kitab ulama. Contohnya dia kata Ali ibn Zaid ibn Jud'an, dia tidak tafarrud. Dia tidak tafarrud. Sebab apa? Ada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang disebut oleh Az-Zahabi di dalam Mizanul I'tidal, Ibn Hajar dalam Lisanul Mizan, disebut oleh Al-Uqaili di dalam Ad-Du'afa. Kita bunyi nama kitab tu pun kita tahu dah itu merupakan kitab mengumpulkan hadis-hadis yang lemah.
Sebab apa? Kita tahu manhaj para muhaddithin. Kalau dalam artikel yang dulu pasal Alqamah disebut oleh Al-Mizzi, disebut oleh itu, disebut oleh ini. Baik sahab, dengan banyaknya ulama yang menyebut nama-nama orang, riwayat-riwayat, itu tidak menjadikan bahawasanya hadis itu sahih. Sebab ada doktor kita juga yang sebut, dia kata takkanlah Imam Baihaqi rahmatullahi alaih nak masukkan hadis yang munkar dalam kitab dia. Takkan tu kita boleh letak tepi. Sebab apa? Dalam bidang ilmiah dia tak macam tu tuan-tuan. Manhaj muhaddisin ini merupakan satu benda yang penting. Dr. Uzaimi dia buat master, buat PhD, dia tahulah manhaj muhaddisin. Dak bahas satu-satu kitab dengan manhaj am, ulama-ulama dalam penulisan kitab, kitab rijal, kitab ilal, itu ini dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, manhaj muhaddisin kita kena belajar. Contoh yang saya baca yang terbaru, apabila cerita tentang hadis munkar di sisi Imam Abu Hatim, mereka memaksudkan munkar itu seolah-olah hanya pada tafarrud sahaja. Tafarrud sahaja, iaitu bersendirian dalam meruayatkan, bukan satu kritikan, bukan satu kenyataan untuk kata hadis itu tertolak. Mereka memaksudkan munkar di sisi Imam Ibn Abi Hatim, Abi Zur'ah, dengan maksud bersendirian dalam riwayat. Saya kata ini tajanni ala ahli ilm. Ini orang kata seolah-olah buat jenayah. Tuan-tuan, banyak kitab ditulis tentang Ilal Ibn Abi Hatim. Antara yang sempat saya tengok, saya dah beli dalam 4 tahun dah kitab ni. Dah satu tesis master lebih kurang 400 muka surat lebih, iaitu hadis munkar dirasah, nazariyah, tatbiqiyah dalam Ilal Ibn Abi Hatim. Dah sampai kawan tu Dr. Abdul Salam Abu Samha, dia orang Jordan tapi dia mengajar di, tak silap saya, di Dubai, anak murid kepada Syekh Hamzah Malbari. Dia kata apa? Dia boleh sebut Abu Hatim kata munkar ada dalam 300 lebih sikit hadis, Abu Zur'ah ada dalam 50 hadis yang dia kata munkar. Dia boleh bawa nombor tuan-tuan nak bagi tahu bahawasanya perkataan munkar diguna di dalam kitab tu banyak mana. Dan dia bagi tahu penggunaan munkar di sisi Abu Hatim dan juga Abu Zur'ah. Tesis tuan-tuan ditulis dan kita kena baca. Tiba-tiba kita baca Abu Hatim kata munkar. No, Abu Hatim maksudkan munkar di sisi tafarrud sahaja, bukan kritik. Nak kena sebut beg wakuf tak? Tak perlulah kot. Rasa-rasa sendirilah. Tuan-tuan, kita baca Dr. Rifat Fauzi tulis Abu Hatim dan juga kesan dia ataupun peninggalan dia di dalam bidang hadis. Dia cerita penggunaan munkar di sisi Abu Hatim ada 3 jenis, dan kebanyakannya ataupun ketiga-tiganya adalah menunjukkan kepada penolakan terhadap riwayat tersebut. Kita nak cakap satu benda bukan bidang kita tuan-tuan, itu masalah dia. Munkar ni tak, di sisi Abu Hatim ada dia punya kriteria-kriteria dia, jenis-jenis dia, sebab-sebab dia. Jadi kita jangan guna istilah orang lain pada istilah Imam Abu Hatim. Ini satu benda yang rosak. Sebagaimana Dr. Uzaimi kata tadi, bila Ibn Ma'in kata laisa bi syai', sebelum ni lah laisa bi syai', Ibn Ma'in ni kata orang tu laisa bi syai', kita kata oh dia ni teruk. Bukan maksud dia teruk, hadis dia sikit sehingga tidak boleh nak dibandingkan dengan riwayat orang lain untuk dihukum dia tu macam mana. Ada orang baca dalam Al-Kamil Ad-Du'afa oleh Ibn Adi, dia kata dia meriwayatkan ahadis salihah. Jadi dia kata, oh maksudnya diriwayatkan hadis-hadis yang baik. Bukan. Syekh Hatim Auni di dalam Idha'at Bahthiyah, dia kata istilah Ibn Adi bila dia kata orang tu riwayatkan ahadis salihah, itu bukan maksudnya hadis itu baik dari sudut sanadnya. Maksudnya dia ada jumlah hadis yang okey lah untuk dipanggil dia ni orang belajar hadis, perwayatan dia. Jadi dari mana kita dapat hasil-hasil ini kalau bukan daripada kajian berpuluh-puluh tahun? Manhaj muhaddisin bukan satu benda yang mudah tuan-tuan. Bukan satu benda, saya tak kata saya pandai, tapi at least kita rasa kita berhati-hati dalam bercakap. Contoh tak, bila dia guna kenyataan Imam Baihaqi rahmatullahi alaih, aku tidak akan masukkan dalam kitab aku Syu'abul Iman sekian. Ali ibn Zaid ibn Jud'an telah didhaifkan oleh Imam Baihaqi dalam banyak tempat dalam kitab dia. Dalam Sunan Kubra Imam Baihaqi, dalam Khilafiyat. Kalau kita pegang tahsin Imam Tirmizi terhadap Ali bin Zaid ibn Jud'an, kita kata saduq. Maksudnya kita kena sahihkan ataupun hasankan hadis tu di dalam kitab-kitab hadis Imam Baihaqi. Mungkin hukum fiqh dalam mazhab kita akan berubah. Kadang-kadang kita cakap satu tempat, kita tak tengok tempat lain dia punya kesan. Betul tak tuan-tuan? Dia kata Ibn Hajar kuatkan, boleh dikuatkan. Ibn Hajar dalam tatabbu' oleh Syekh Ali Halabi, dia kata tidak pernah dijumpa satu tempat pun Ibn Hajar hasankan hadis Ali ibn Zaid ibn Jud'an. Dalam Fathul Bari, dalam Talkhisul Habir, hadis ini dhaifkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih.
Jadi kadang-kadang kita tak tahu, kita nak kutip pendapat sana sini. Siapa yang kita nak menangkan? Apa yang kita nak cari dalam kehidupan kita? Dalam isu syawahid mutaba'at, terjemahan yang salah, dia kata dikuatkan. Baik Isab, syawahid ni, mutaba'at ni bukan dikuatkan, nak bagi tahu bahawasanya ada orang lain yang mana bersama dengan dia dalam meriwayatkan hadis itu. Itu sahaja. Ibn Salah di dalam muqaddimah dan ulama-ulama lain yang tulis dalam masalah syawahid mutaba'at, dia kata bukan semua syawahid mutaba'at ni kita boleh guna, kan doktor? Ada yang mana cukup syarat kita boleh guna, ada yang tak cukup syarat kita tak boleh guna. Ulama menulis bertisis-tisis tentang syawahid dan mutaba'at. Antaranya Syekh Tariq Ibadullah di dalam kitab dia Al-Irshadat fi Taqwiyatil Ahadith bi Syawahid wal Mutaba'at. Tisis-tisis PhD, master ditulis. Banyak. Tiba-tiba kita nak bercakap seolah-olah la tahsabil haditha tamran anta akiluhu. Janganlah kamu anggap bahawa ilmu hadis ni satu taman yang kamu boleh makan gitu saja. Kita tak akan faham hadis sehinggalah kita mengorbankan seluruh kehidupan kita untuk hadis. Al-Imam Ar-Rabi' dia tanya Imam Syafi'i, dia nak gabung antara hadis dan fiqh, nak ngaji dua-dua. Imam Syafi'i kata apa? Hayhat, kamu takkan mampu. Imam Hazimi kata ilmu hadis hampir 100 cabang. Kalaulah seluruh kehidupan kamu diberi untuk satu cabang sahaja, itu pun kamu tak dapat nak sempurnakan dengan baik. Jadi tuan-tuan, saya punya nasihat untuk diri saya, kalau kita nak bergaduh pada isu-isu furu', kita tidak akan sudah sampai bila-bila selagi mana kita tidak betulkan isu usul. Dia orang faham tak dalam masalah madar paksi Ali ibn Zaid ibn Jud'an sehingga dia boleh kata ada syawahid. Ada satu kitab tadi baru kawan kita Ustaz Saifullah di Madinah, dia hantar kitab tu, Madarul Isnad. Madarul Isnad ni saya beli, tak silap saya, tahun 2009 ataupun 2008. 2 jilid, tesis master yang ditulis di Syria, Jami'ah Ummu Darman, Farak Syria. Jami'ah Ummu Darman ni di Sudan. Tapi dia buat yang Farak Darman. Anak murid kepada Syekh Awamah, anak Syekh Mujir Khatib, anak murid kepada Syekh Awamah, anak murid kepada Syekh Itar, anak murid kepada ulama-ulama hadis besar Syria, yang mana mereka bukan orang Salafi. Dia tulis 2 jilid tesis berkaitan tentang pentingnya madar isnad. Kita kena kenal paksi. Dia tulis dalam buku tu, dia kata, kalaulah mari 1000 jalan pun selepas tu, kalau bermula daripada satu orang perawi yang daif, maka semua benda itu tidak memberi manfaat. Dan disebabkan kitab itu, saya rasa macam begitu teruja menyebabkan saya bermusafir daripada Mesir sampai ke Jordan, daripada Jordan sampai ke Syria hanya untuk berjumpa dengan dia sahaja. Ini antara buku-buku yang kata ada kenangan dalam hidup. Hampir 6-7 tahun saya duduk kilik, orang Kelantan kata, buku tersebut, nota di sana sini, tanda di sana sini, untuk kita faham istilah madarul isnad. Apa kepentingan madarul isnad? Tu tak cerita bab tafarud lagi, berjilid-jilid kitab, berjilid-jilid tesis orang tulis. Orang faham tak apa itu istilah tafarud? Mungkin ada orang tak pernah mengaji pun mukaddimah Sahih Muslim. Dah, apabila Imam Muslim rahmatullahi alaihi kata, apabila orang pergi kepada hadis Az-Zuhri, hadis Hisham ibn Urwah, dengan ramainya anak-anak murid dia yang hebat, yang begitu mengambil berat tentang hadis-hadisnya, tiba-tiba mari bicara seorang miskin tidak dikenali dalam ilmu, dhaif pula tu, bersendirian dalam meriwayatkan hadis yang panjang lebar. Dahlah dia dhaif, Ali ibn Zaid ibn Jud'an, hak riwayat daripada dia pun majahil, orang yang tidak dikenali. Orang takkan faham benda ni tuan-tuan kalau dia tidak duduk bersama dengan kitab-kitab para ulama, kitab-kitab ilal dan seumpamanya. Jadi saya nak bagi tahu kesimpulan, doktor pun nak balik jauh, kita nak bahas isu boleh, tapi dengan syarat orang kata biarlah timbangan tu sama beratlah. Kita pernah duduk dalam satu bidang yang mana kita duduk di bawah seliaan ulama, seliaan orang yang pakar, dan kita bercakap pun dengan seliaan mereka. Dr. Rozaimi master dia pasal takhrij, PhD dia pun melibatkan takhrij. Saya punya master melibatkan ilal dan juga rijal. Riwayat Ismail ibn Ayyash, walaupun hanya 30 hadis yang saya takhrijkan daripada 4 kitab Sunan Arba'ah tuan-tuan, tetapi nak boleh sudahkan tu bukan satu benda yang mudah. Kita ada guru-guru kita, sanad kita tak terputus. Kita ada guru kita yang mana selia kerja buat kita. Guru kita bukan tak apalah. Guru kita, mereka ada sanad, mereka ada guru-guru yang masih hidup, yang mana telah testify bahawa mereka ni orang-orang yang layak untuk bercakap dalam bidang ni. Kadang-kadang orang guna isu sanad itu ini, sijil itu ini. Sallallahu sallam wa baraka ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sikit Ustaz, yang kalam Ibn Hajar tapi dalam Zawajir tu kan komen. Wa fi isnadihi man hasana lahu Tirmidzi wa sahahu.
dalam sanadnya ada satu orang lelaki yang mana Imam Tirmizi menghukum hasan sanad dia, ataupun Imam Tirmizi menghukum sahih sanad dia ataupun hadis dia in general. Tuan-tuan, macam Dr. Zaimi saya selalu sebut, bahawasanya hadis ni kena cukup 5 syarat. Kena cukup 5 syarat. Kalaulah dalam hadis itu semata-mata ada perawi yang thiqah, perawi yang terpercaya sahaja, tidak akan menjadikan hadis itu sahih. Sebab tu kenyataan Al-Haythami di dalam Majma'iz Zawaid, rijaluhu thiqat, rijaluhu rijalus sahih. Ulama kata itu tak cukup untuk kata hadis itu sahih. Sebab syarat yang lain kena ada. Bersambungnya sanad, dhabtur rawi dan adalatul rawi, kemudian tidak syaz, tidak ma'lul, tidak cacat. Jadi kenyataan itu bukan satu kenyataan kuat. Dan Imam Tirmizi dia imam mujtahid. Dia ada orang kata ijtihad beliau yang mana beliau bersendirian ataupun beliau bersama dengan satu orang dua ulama lain dalam menilai perawi. Masa saya pergi rumah Syekh Syuaib Arnaud pada awal tahun lagi tu, lepas kita orang habis baca Syama'id, saya ambil kesempatan untuk bahaskan beberapa perawi yang beliau dengan Dr. Bashar Awad Ma'ruf tulis di dalam Tahrir Taqrib At-Tahdhib, yang mana mereka berdua tidak bersetuju dengan Ibn Hajar di dalam Taqrib At-Tahdhib. Kemudian Dr. Mahir Yassin Fahal dia telah tulis satu kitab Kashful Iham, yang mana dia mengkritik Tahrir Taqrib At-Tahdhib. Maksudnya rentetan ngaji ni panjang. Dan saya ingat beberapa perawi yang mana saya tanya Syekh, saya kata Dr. Mahir kritik Syekh. Sebab apa? Syekh kata dalam tahrir lain, tetapi dalam takhrijat Syekh, dalam Sunan Arba'ah dan seumpamanya, Syekh seolah-olah melanggar apa yang disebut di dalam tahrir. Adalah beberapa nama perawi, antaranya Muhammad ibn Abdullah ibn Aqil, kemudian riwayat Darraj daripada Abil Haytham, daripada Abi Sa'id, tak silap saya. Kemudian dalam masalah Abdul Rahman ibn Ziyad ibn An'um Al-Afriqi, dia bersama dengan guru dia Imam Bukhari dalam masalah tu, dia kata muqaribul hadis. Adalah benda-benda yang mana Imam Tirmizi rahmatullahi alaih dia bersendirian ataupun bersama dengan golongan minoriti. Ijtihad para imam kita kata tak ada masalah, cuma dalam isu jarh ta'dil kita kena ambil pendapat yang paling kuat. Jadi kalau Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Faqih Al-Muhaddith, dia kata di dalam sanadnya ada satu orang perawi yang mana sahahalahu atau hasanalahu Tirmizi, it doesn't mean that hadis itu akan sahih. Kalau kita terima dia tu saduq ataupun thiqah, hanya satu syarat baru. Dan ittisalu sanad, mana ittisalu sanad antara Sa'id ibn Musayyib dengan Salman Al-Farisi. Cuba tonton bayang, dalam Sunan Sittah tidak pernah mari sekali pun hadis dengan sanad itu. Saya cek dalam Tahdhibul Kamal oleh Al-Mizzi, tak ada pun nama Salman Al-Farisi sebagai guru kepada Sa'id ibn Musayyib. Ibn Musayyib orang Madinah, tuan-tuan. Ibn Musayyib orang Madinah, antara fuqaha Madinah. Salman Farisi mati mana? Nak kena cek lagi. Salman Farisi mati bila? Sa'id ibn Musayyib lahir bila? Sempat ada untuk jumpa. Jadi tuan-tuan, takkanlah sanad Madinah tak ada orang nak keluarkan dalam kutub sittah. Kita faham benda ni, tapi orang tak faham. Habis tak ada dalam tu, maksudnya banyak lagi sanad lain dekat luar daripada kutub sittah. Sanad-sanad macam ni, sanad-sanad yang gharib. Kalau Abu Hatim dalam Ilal dia, orang tanya, dia kata hadza la yaji. La yaji. Hadza la yaji. Tak boleh ni, tak ada sanad lagu ni dalam dunia. La yaji. Tak boleh. Orang tak faham sebab dia tidak bersama dengan Ilal. Dia duduk ya hanana, nak tabaruk, nak itu ini, sibuk dengan tu ini. Mana boleh tuan-tuan? Dia tak ada jumpa benda ni. Boleh tak? Nak kena kata parat lagi tak boleh dah. Kita kena sabar. Jadi tuan-tuan, itu menjawab soalan Qayyum lah. Habis dah, kesian doktor dia nak balik dah. Saya nak sambung lagi ni. Tak boleh. Terawih tak mayar lagi. Cuma ada satu benda Maulana yang menarik bila dengan ARG ni. Sebahagian daripada mereka lah, sebab mereka mewakili ahli sunnah kan, yang dikatakan ahli sunnah di belah Johor sana. Dan biasa dikatakan kepada golongan Salafi dan Wahabi ni sebagai puak yang menolak hadis dhaif. Tapi bila mana mereka berbeza pendapat dengan kita, mereka nukil daripada ulama-ulama yang dikatakan mereka sebagai Wahabi. Mereka kata Wahabi pun kata hadis ni dhaif, dan sebahagian pada mereka terima. Maksudnya dakwaan mereka dulu yang mengatakan, sebahagian pada mereka lah, mungkin bukan mereka tak pernah mendakwa, tapi sebahagian pada mereka yang mendakwa, pengikut mereka yang mendakwa, oh Wahabi Salafi ni tolak hadis dhaif mutlak. Tak
tak betul sebenarnya. Mereka buktikan sebenarnya ada ulama yang mereka tuduh sebagai Wahabi terima hadis dhaif. Maknanya mereka tidak ada disiplin dalam masalah ni. Hanya sekadar boleh nak menang saja. Sebab tu saya suka dengan nasihat Maulana. Kita nak menang dengan siapa sebenarnya? Dalam dunia ni kita nak berkhidmat untuk siapa? Nak berkhidmat untuk masyarakat kan? Nak berkhidmat untuk hadis? Sepatutnya kita jadi bahis, orang yang researcher. Sepatutnya kita beri pada masyarakat benda yang sahih, benda yang confirm sahih dulu, lepas tu baru kita cari yang dhaif yang boleh diamalkan dalam fadailul amal. Kalau ada orang beza pendapat dengan kita, ada asas dari sudut akademiknya, kenapa kita tidak berlapang dada dalam masalah ni? Kenapa kita mesti kata orang tu khianat ilmu, orang tu tidak amanah ilmu? Sedangkan kita pun taklah amanah mana. Kerana kita bila menjawab bagi pihak kita je. Kita tak bagi tahu pada orang lain. Tapi bila orang yang tak setuju dengan kita bagi tahu pendapat dia, oh tidak hormat pada kita. Sejak bila orang yang tak hormat pada kita, orang yang tak setuju dengan kita jadi Wahabi? Kerana kita pun ada kita punya rujukan, dan rujukan kita sama. Cuma analisis kita berbeza, mungkin natijah kita berbeza. Tapi bila mana masalah mereka adalah pada usul, masalah pada asas, maka sebab itu kita takkan boleh bersama. Sebab itu saya kata kadang-kadang ARG ni bukan ada Sunnah Research Group. Mungkin kita boleh tukar anti Rozaimi Group. Apa saja yang Rozaimi tulis mereka akan lawan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk hari ini. Jadi terima kasih banyak kerana dapat bersama, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan penjelasan ini memberikan sedikit manfaat kepada penonton untuk memahami polemik ini. Saya bukan nak bergaduh sebenarnya, saya nak menjelaskan apa yang menjadi polemik dalam masyarakat kita, yang mana ilmuwan yang tidak ada asas hadis pun nak bercakap pasal hadis. Sedangkan dia dalam banyak post sebelum ni berbicara tentang kepentingan autoriti. Mesti ada kepakaran sebelum berhujah, mesti ada kepakaran sebelum komen. Tiba-tiba dalam isu hadis dia komen pula. Dan komentar dia sebenarnya, kalau orang-orang yang mengaji hadis, saya minta maaf, kalau orang baca mengaji hadis, budak degree tak ada PhD hadis, student degree yang belum habis, yang ambil manahij muhaddisin, bila baca dia tahu ilmuwan ni sebenarnya tidak pernah mengaji manahijul muhaddisin. Asas hadis pun tak ada. Bila mana dia buat komentar, tak kalah Imam Baihaqi nak riwayat hadis mungkar dalam kitab dia. Maknanya dia tidak pernah membaca kitab Al-Imamul Baihaqi. Kerana kitab Imam Baihaqi, siapa yang pernah baca akan ada, dia akan jumpa Imam Baihaqi sendiri kata hadis itu mungkar. Dan Imam Baihaqi pernah kata hadis perawi ni matruk. Maka saya kira cukup sekadar itu dulu. InsyaAllah kita berjumpa lagi bila ada polemik lagi. Okay. Aku lakukan boleh hadha wa astaghfirullahaladzim. Saya pula tutup sikit lah. Sebelum ni saya nak clear nama saya dulu, bahawasanya kita bahas ni bukan orang kata hadis ni dhaif tak boleh nak amalkan. Pedak, sebab kita ada stand. Dan wallahu syahidun ala ma aqul. Saya dengan Dr. Rozaimi agak ada sedikit perbezaan pendapat dalam isu ni. Cuma saya kata saya cenderung kepada Ibn Rajab. Tak, kita boleh sebarkan. Cuma Ibn Rajab dia sebar dalam Lataiful Ma'arif hanya qit'ah, potongan-potongan tertentu yang mana ingin dijadikan bukti tentang hadis ini. Dan kita berlapang tadi, even Dr. Rozaimi berkata benda ini boleh digunakan untuk targhib, tarhib dan seumpamanya. Cuma sebagaimana kita bagi tahu, ada orang yang mana dia cuba at the first place untuk kata hadis ini hasan ataupun sahih. Tetapi bila percubaan itu tidak berjaya, last kali we come to the same conclusion. Dia kata hadis ni kalau dhaif boleh guna untuk fadail. Dah kita sebulan dah balas ni, apa tujuannya? Nampak tak? Jadi tuan-tuan, semoga Allah SWT bagi taufik pada hidayat dan saya tuan-tuan untuk ambil iktibar, untuk amal, untuk sampai, dan Allah SWT pandu kita semua ke arah jalan kebenaran. Dan wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.